Salam sejahtera. Saya Megat Muhammad Alif Munawir bin Muhammad Kasim, nombor matrik 276526, pelajar PIS UUM Cawangan Kuala Lumpur. Pada hari ini akan membincangkan tentang isu penggunaan media sosial dan melihat impak penggunaannya terhadap masyarakat. Sebelum kita mulakan, pastinya semua sudah mengetahui dengan apa yang dimaksudkan dengan media sosial. Namun begitu, ingin saya jelaskan bahawa media sosial itu boleh dijelaskan sebagai platform digital yang menyediakan kemudahan kepada pengguna untuk melakukan pelbagai aktiviti sosial dari berinteraksi dalam bentuk imej, teks, audio dan video semasa menyampaikan sesuatu mesej sehinggalah mendapatkan sebarang informasi dalam sekelip mata. Semuanya telah tersedia di hujung jari tanpa sebarang batasan dan halangan. Perkembangan dan kemajuan bidang ICT yang membawa kemudahan internet beberapa dekad lalu telah secara tidak langsung menyebabkan pelbagai jenis aplikasi atau laman media sosial ini tumbuh bagai cendawan setelah hujan. Media sosial mempunyai sejarah yang amat panjang. Pada mulanya, ianya hanya digunakan sebagai cara perhubungan dengan rakan atau saudara yang telah lama hilang dan terputus hubungan. Namun, ianya telah berkembang dan bukan hanya mampu untuk membina komuniti, malahan memudahkan perkongsian idea dan pendapat. Media sosial boleh dibahagikan kepada beberapa jenis seperti rangkaian sosial, blog, forum, microblog dan juga perkongsian media. Kini, siapa sahaja yang tidak mempunyai akaun media sosial, bahkan kanak-kanak di bangku sekolah lagi, sudah cukup arif tentang cara penggunaannya. Aplikasi seperti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, WeChat dan lain-lain telah banyak membawa pengaruh dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, politik dan juga kesihatan. Penggunaan media sosial di Malaysia telah digunakan dengan secara meluas. Hampir setiap orang mempunyai sekurang-kurangnya satu akaun media sosial. Terdapat statistik yang menunjukkan peningkatan dan pertambahan dalam penggunaan media sosial menjadikan jumlah kumulatif pengguna media sosial di negara ini sehingga Januari 2022 adalah seramai 30.25 juta orang. Proses interaksi sosial kini tidak lagi memerlukan seseorang itu untuk berada di tempat yang sama untuk berkomunikasi. Penyampaian pesanan juga berlaku secara mudah dan pantas. Kemudahan seperti sidang panggilan video sebagai contoh telah membolehkan kita melihat dan berinteraksi secara maya dengan sesiapa sahaja walaupun berada jauh di antara satu sama lain. Selain itu, media sosial telah dijadikan platform pemasaran dan promosi produk jualan syarikat dan usahawan. Kaedah ini dapat meminimumkan kos dan melariskan jualan pada masa yang sama, mampu menggandakan keuntungan disebabkan dapat menembusi jumlah audien yang lebih ramai berbanding kaedah biasa seperti mengedarkan flyers dan brosur. Dalam bidang pendidikan pula, media sosial telah digunakan sebagai pusat pencarian maklumat dan bahan pembelajaran oleh pelajar dan guru. Ianya amat memudahkan pelajar untuk mengulang kaji dan menyiapkan tugasan. Malahan, kandungan yang diakses membolehkan pelajar tersebut untuk mengulanginya beberapa kali sehingga dapat memahaminya. Ini secara tidak langsung telah meringankan beban guru. Sesi pembelajaran secara kendiri berbentuk maya ini boleh dilihat dengan jelas ketika negara dilanda pandemik COVID-19 lalu apabila Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan. Assalamualaikum Cik Daing. Waalaikumsalam. Khabar? Khabar baik, Okey, alhamdulillah. boleh Cik Daing perkenalkan diri Cik Daing serba ringkas? InsyaAllah. Assalamualaikum, nama saya Dain Nur Hafiz bin Hamzah. Saya berumur 39 tahun dan saya sedang masih lagi berkhidmat di pasukan Polis Diraja Malaysia. Okey, bagi menjelaskan topik kita pada hari ini, isu mengenai penggunaan media sosial di kalangan masyarakat dan melihat impak penggunaan media sosial tersebut terhadap masyarakat. Sebelum tu boleh saya tanya, apa akaun media sosial yang Cik Daing ada? Okey, saya cerita pengalaman saya. First kali akaun media sosial saya yang saya ada Facebook lah. Ya. Seperti yang sedia maklum, Facebook memang terkenal lah. Dari dulu sehingga kini masih lagi relevan lah. Dan kedua akaun saya yang saya ada ialah Instagram.
Instagram. Yang ketiga yang terbaru ni yang tengah yang tengah in sekarang ni ialah TikTok. Dari 3 aplikasi media sosial tersebut, boleh Cik Daeng jelaskan apa tujuan Cik Daeng menggunakan ketiga-tiga aplikasi tersebut? Seperti yang kita sedia maklum lah, majoriti di rakyat Malaysia walaupun di dunia sekalipun, media sosial ni memang amat penting. Dan seperti yang kita sedia maklum, tujuannya adalah seperti kita berhubung dengan sahabat, dengan keluarga, ahli keluarga. Kadang-kadang kita berjauhan dengan ahli keluarga, kita tak boleh berjumpa berdepan. Dengan adanya media sosial ni, dia menjadi antara perantaraan yang terbaik yang dapat digunakan pada zaman sekarang, seperti ataupun erti kata lain, kita dapat menimba berita-berita yang terkini, menimba ilmu, bergantung kepada seseorang itulah bagaimana dia mengaplikasikan aplikasi itu untuk digunakan untuk diri mereka sendiri. Macam saya lebih kepada Facebook. Kalau Facebook, saya rasa yang lebih mesra dengan saya ni, saya lebih kepada upload gambar-gambar family saya, aktiviti harian saya. Jadi dalam masa sama secara tak langsung, rakan-rakan lain yang di luar, yang jauh, dapatlah tahu sedikit tentang kehidupan saya. Walaupun berada di tempat yang berbeza. Ya, betul. Dalam masa sama kita dapat menimba, kita dapat informasi seperti berita yang terkini yang berlaku di dunia maupun di dalam negara kita Malaysia, tentang isu politik ke, hiburan, siapa yang macam apa yang terjadi di kalangan keluarga kita, family kita, kawan-kawan kita, macam itulah yang saya nampak sekarang. Seterusnya, bagaimana Encik Daeng rasakan media sosial ni memberikan impak terhadap kehidupan masyarakat, ataupun kehidupan Encik Daeng sendiri? Okey, macam pendapat saya sendirilah, orang lain saya tak pastilah. Memang media sosial ni memang memberi impak terhadap saya dan keluarga saya sendiri. Seperti bergantung kepada seseorang tu, impak dia bersama ada positif atau negatif, baik ataupun buruk. Kadang-kadang bila kita upload media kita ke media sosial, tambah sekarang yang terbaru TikTok, kalau kita upload, belum tentu semua orang suka kita. Jadi dalam masa yang sama mungkin ada netizen ataupun komen-komen yang negatif. Jadi sesiapa sekalipun kalau tak boleh tahan dengan kritikan pedas ataupun kutukan, memang dia akan terkesan. Secara tak langsung dia memberi kesan negatif kepada seseorang ataupun sebaliknya. Pada saya memang dia memberi kesan, tapi tak terlalu impact terhadap saya lah. Benda ni bagi saya just sekadar hiburan saja. Dan sekarang untuk mengeratkan lagi hubungan saya dengan orang luar. Sudah. Baik, Encik Daeng. Ya. Seperti yang kita sedia maklum, senario yang berlaku di negara kita lah, dalam penggunaan media sosial ni, nampaknya ramai yang seolah-olah berlumba-lumba untuk menjadi orang yang pertama dalam menyampaikan sesuatu atau memviralkan sesuatu perkara tu di media sosial. Jadi oleh sebab itu, kadang-kadang banyak berita-berita palsu yang tersebar dan menimbulkan kerisauan kepada masyarakat. Ya, jadi boleh Encik Daeng cadangkan tentang bagaimana caranya untuk kita sebagai pengguna yang bertanggungjawab menggunakan aplikasi media sosial ini secara dengan baik dan secara berhemah. Okey, bagus. Pada pandangan saya lah, kita boleh menggunakan media sosial ni secara maksimum, bergantung pada individu itu sendiri. Tentang maklumat yang Tuan bagi tahu tu, tentang maklumat ataupun berita yang kita terima tu, kita tak tahu yang benda tu sahih ataupun tidak, betul ataupun palsu, kita tak tahu. Jadi sebelum kita ambil maklumat itu ataupun kita share ke mana-mana media lain, kita kena pastikan bahawa berita itu betul-betul benar ataupun tidak. Sekiranya kita gagal melakukan tapisan untuk maklumat tersebut, bahawa kalau kita share, kalau kita yakin benda itu betul, tak ada masalah. Tapi kalau benda itu palsu, kalau kita share, dia akan mendatangkan kemudaratan pada diri kita sendiri. Mungkin boleh melibatkan faktor keselamatan, undang-undang. Kita mungkin boleh dituduh atas tindakan menyampaikan maklumat yang tidak benar. Seperti yang kita tahu, hashtag tak pasti, jangan kongsi. Kita boleh maksimum, kita gunakan media sosial itu secara total. Seperti kadang-kadang mana yang lebih bijak tu, dia bukan sekadar menggunakan media sosial untuk berhubung. Dia boleh gunakan media sosial itu sebagai melakukan bisnes online, e-commerce. Kita pulang ikut pada masing-masing.
boleh menjana pendapatan, tapi jangan terlalu obses, jangan terlalu kita menggunakan benda tu ke jalan yang salah. Kita risau takut benda tu jadi kesan kepada kita juga nanti. Baik, pokok pangkalnya aplikasi media sosial ni sebenarnya memberikan banyak kemudahan, banyak pengaruh yang positif, tetapi ianya semua bergantung kepada penggunaan cara penggunaan Ya, kita. betul. So kalau betul lah cara kita guna tu ke arah yang positif, alhamdulillah bagus. Tapi sekiranya kita guna benda tu ke arah negatif, kita kecam orang, kita buat akaun palsu untuk kutuk orang sana, kutuk orang sini, benda itu mendatangkan kemudaratan dan kesan buruk yang amat mendalam kepada orang yang kita tuju tu. Amat bahaya. Boleh melibatkan tekanan emosi, tekanan perasaan, gangguan emosi dan lain-lain. Baik, seperti yang kita sedia maklum, media sosial telah banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kini siapa saja yang tidak mempunyai akaun Facebook, dari kanak-kanak sehinggalah orang dewasa. Justru itu, penggunaan media sosial secara berhemah adalah amat penting bagi mengelakkan sesuatu kesan atau impak negatif terhadap masyarakat. Oleh itu, kita akan menembual seorang lagi pegawai polis bagi menjawab persoalan ini. Dipersilakan Encik Hafiz. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih sudi hadir untuk sesi temu bual ini. Jadi boleh Encik Hafiz kenalkan sedikit tentang latar belakang Encik Hafiz? Okey, baik. Nama saya Muhammad Afiq Ramli. Berasal daripada Seremban Negeri Sembilan. Okey, saya dah berkhidmat dalam pasukan polis diraja Malaysia selama 4 tahun. Baik, bagi menjawab soalan tentang isu yang kita sedang bicarakan ni, apa akaun media sosial yang Encik Hafiz ada? Okey, yang seperti kebiasaannya yang saya ada dan saya fokus adalah Facebook, Instagram, itu sajalah. Maksud Encik Hafiz, tujuan Encik Hafiz gunakan tu untuk yang pertamanya mungkin untuk berhubung dengan saudara mara atau sahabat handai. Okey. Selain daripada tu, apa yang Encik Hafiz? Okey, selain daripada itu, saya juga menggunakan Facebook ni sebenarnya untuk pertama sekali untuk mendapatkan info yang penting lah. Seperti informasi yang terkini, berita-berita ataupun mengenai desas-desus kes yang sedang berlaku di dalam Malaysia. Kiranya yang mana melibatkan isu-isu semasa. Ya saya. Betul, okey. Jadi dengan penggunaan media sosial, apa Encik Hafiz rasa telah memberi pengaruh terhadap kehidupan Encik Hafiz dan juga masyarakat sekeliling? Okey, media sosial ni bukan dia salah satu inisiatif untuk masyarakat. Okey, untuk yang pertama sekali untuk membantu menaikkan ekonomi. Daripada segi media sosial ni, diorang boleh niaga. Okey. So diorang menggunakan media sosial ni untuk mengiklankan produk yang mereka jual lah. So dari situ itu adalah salah satu di mana untuk mereka mencari rezeki menggunakan media sosial sebagai satu tempat di mana mereka boleh kembangkan perniagaan mereka. Baik, bagi diri Encik Hafiz sendiri, Encik Hafiz ada gunakan platform ni untuk buat sebarang periklanan ke? Sebelum ni saya ada buat. Saya ada meniaga produk jam tangan dan peningkatan sale bila saya iklan ke dalam Facebook daripada saya menjual secara fizikal. Penggunaan media sosial ni membantu meningkatkan sale saya 50% lebih daripada kita menjual secara fizikal lah. Baik. Okey, jika Encik Hafiz dah biasa dengan penggunaan media sosial ni untuk tujuan perniagaan dan sebagainya, pasti Encik Hafiz biasa dengar tentang kejadian-kejadian kes-kes penipuan secara dalam talian yang melibatkan Macau scam, love scam dan sebagainya. Jadi apa pandangan Encik Hafiz? Okey, pada pandangan saya Macau scam, love scam ataupun penipuan di atas pinjaman secara online ini sebenarnya dah berlaku lama dah. Betul. Dalam Malaysia. Okey, peningkatan kes ni jenayah cyber ni meningkat apabila berlakunya COVID-19. Okey, mangsa-mangsa ni banyak menggunakan media sosial untuk melakukan sebarang transaksi dan juga sebarang perniagaan dalam media sosial. So di situ jenayah cyber ni mengambil kesempatan untuk melakukan tindakan jenayah mereka dalam media sosial lah. Baik.
Baik, Cik Hafiz, pernah tak Cik Hafiz alami pengalaman berhadapan dengan sedikit-sedikit penipuan secara dalam talian? Okey, Jawad, itu memang adalah salah satu soalan yang saya tunggu sebenarnya. Okey. Okey. Saya pernah terjadi sekali di mana pada cuti naik bukan hujung minggu. Baik. Berlaku ada seorang wakil bank, Aha. okey, hubungi saya dengan nombor personal dia, bukan daripada nombor bank sendiri. Aha. Okey. Dia hubungi saya dan mengatakan sila menjelaskan tunggakan hutang saya. Oh. Okey, tapi yang saya dapat detect dekat situ, Mhm. saya membuat pinjaman peribadi di bank yang lain. Oh. Tetapi suspek Aha. mengatakan saya berhutang dengan bank yang saya tak pernah Bank pinjam. lain. Bank lain. So daripada situ maknanya sekarang ni information ataupun detail detail peribadi kita Mhm. senang untuk mereka dapat Mhm. dan cuba untuk melakukan kegiatan jenayah. Baik. Okey, jadi oleh itu Mhm. boleh Cik Hafiz cadangkan tentang bagaimana cara untuk kita nak gunakan media sosial ni dengan secara berhemah. Okey. Penggunaan media sosial ni meluas. So kita sebagai pengguna, sebelum kita untuk memastikan information yang kita dapat tu, kita hendaklah refer pada rakan-rakan lain ke adakah berita ni palsu ataupun benar, dan kita kena mengekalkan satu konsep tabayun. Tabayun ini bermaksud kita kenal pasti dulu, okey, baru kita kongsi. Dengan pendekatan dari situ juga membuatkan kita lagi berhati-hati untuk menyebarkan berita-berita yang tidak betul. Hasil dari temu bual yang telah dijalankan dapat saya simpulkan bahawa adalah amat penting untuk kita sebagai pengguna menggunakan aplikasi media sosial ini secara berhemah. Segala maklumat yang kita bakal kongsikan hendaklah dipastikan kesahihannya terlebih dahulu agar ianya tidak mendatangkan impak yang negatif terhadap diri sendiri dan juga masyarakat. Butiran peribadi tidaklah sepatutnya dikongsi secara umum di dalam media sosial ini bagi memastikan tiada individu atau pihak yang mengambil kesempatan menggunakan maklumat tersebut bagi tujuan melakukan sebarang penipuan secara dalam talian. Jadi gunalah media sosial ini dengan sebaik mungkin agar dapat memberikan manfaat dan impak yang positif dalam kehidupan kita seharian. Sekian, terima kasih.